tanam tu maksudnya dunia ni tempat kita beramal, hasilnya nak diambil di akhirat. Jadi apa yang dimaksudkan dengan dunia tu? Adakah dunia kalau kita benci tak boleh ambil dunia? Dunia tu kalau kita nak sebut secara mudahnya, harta benda kita, duit kita, isteri kita, suami kita, anak-anak kita, fikiran kita, tenaga kita, masa kita, ni semua dunia ni. Jadi bukan maksudnya bila membenci itu tak boleh ambil dunia, bukan macam tu. Maksud membenci itu jangan sampai kita mencintai dunia. Kita ada isteri, tak boleh cinta. Dia tak cinta, dia tak letak dalam hati kita, tak boleh. Ada suami pun tak letak dalam hati kita, tak boleh macam tu. Pada anak-anak begitu, pada harta benda begitu, semua begitu. Maksudnya bila kita ini ada Allah bagi nikmat dunia kepada kita, kita mengambil sekadar yang kita perlukan sahaja. Yang tak diperlukan itu, maka kita bagikan, kita agihkan semula kepada Allah dan kepada manusia. Maksud pada orang miskin, kepada orang yang memerlukan, termasuklah janda-janda dan sebagainya, atau nak membangunkan ekonomi Islam. Kita bagi balik harta benda yang kita ada. Itu maksud orang yang tidak cinta kepada dunia. Tetapi apabila Allah bagi dunia kepada dia, dia tak boleh nak keluarkan balik, dia tak boleh bagi semula kepada Allah, dia tak boleh bagi pada orang miskin, dia tak boleh tolong kepada orang, dia simpan untuk diri dia sendiri. Maknanya dia sudah cinta kepada dunia. Satu. Yang keduanya, apabila dia katakan orang tu cinta kepada dunia, apabila hati dia tu akan terkesan dengan dunia. Saya bagi contoh duit. Yang ni semua orang akan rasa ni. Waktu ada duit, Allah, hati kembang, berbunga-bunga hatinya, seronok, senyum sampai telinga. Tapi waktu tak ada duit, rasa-rasa macam nak masuk dalam tanah lah. Rasa-rasa macam tak selera hidup. Walaupun orang bagi kat dia makan berjuma pun, yalah, memang orang belanja, tapi tak seronok, duit tak ada. Dia tetap tak seronok. Padahal Allah mudahkan dia, duit tak ada pun dapat makan, tapi dia tetap tak seronok sebab duit tak ada. Nampak muka dia tu, muka memang muka teruk lah, tak ada duit. Itu pun termasuk maknanya tanda-tanda hati seseorang itu. Dalam hati dia itu ada cinta dia kepada dunia. Dia tak boleh nak stabil apabila berlaku sesuatu. Bukan saja masalah duit, masalah perasaan contohnya. Waktu Allah bagi dia, dia puji dia seronok. Waktu bila dihina dia tak seronok. Itu cinta kepada dunia. Orang yang tak cinta kepada dunia, bukan dia tak ambil dunia, tapi bila dia tak cinta dunia, waktu dia ada duit, yang biasa je, tak ada duit pun biasa je. Jadi orang tak dapat kesan. Dia ada duit, tak ada duit, orang tak boleh kesan. Cuma bila dia ada duit tu, orang tu kok ternampak dia punya cara dia bantu orang tu, dia laju sikit. Pantang sebut, dia bagi. Pantang beritahu, dia bagi. Habis semua surau, madrasah, sekolah, anak yatim, orang miskin, kedai-kedai, apa-apa yang memerlukan. Hatta nak beri-beri sekalipun, nak bina apa pun, dia boleh bagi, dia boleh bagi. Dia tak ada kira-kira. Sebab itu dia punya rasa dia, ini semua Allah punya, bukan milik dia. Dia hanya mempunyai, tapi tidak memiliki. Tapi waktu dia tak ada pun, tak ada pula dia keluh kesah. Tidak pula dia meminta-minta, sama je. Ada, tak ada, tak apa. Steady. Itu maknanya tanda-tanda seseorang itu tidak mencintai dunia. Subhanallah. Maknanya beratlah. Kita cuba tengok sikit lagi. Sebelum saya baca yang lain, sebelum saya mulai yang lain, tengok sikit. Jadi dunia ni macam mana nak faham? Satu, dunia yang dinamakan keperluan, yang itu wajib ada. Makan minum wajib ada. Rumah wajib ada. Jangan salah faham pula bila kata wajib ada sampai dia ambil riba nak ambil rumah pula kan. Itu salah lah. Jangan salah faham pula sebab kata bila makan, minum dan pakaian wajib ada sampai dia mencuri dan sebagainya, itu masalah lain tu. Maksudnya makan ada tu bukan mesti makan 6 kali sehari. Dia boleh makan asalkan ada kekuatan untuk beribadah kepada Allah sekurang-kurangnya. Bukan mesti makan dengan ayam, dengan kambing, dengan lembu, dengan nasi, dengan sayur, dengan apa. Tak semestinya. Boleh jadi dia hanya makan buah-buahan, tapi dia dapat tenaga. Itu makanlah. Mungkin tengah hari itu yang ada dalam rumah dia memang buah-buahan je, lain tak ada.
Baru dia teringat, bukan dia tak mampu pun, dia teringat berat dah habis, lupa nak beli. Buka petai ikan pun tak ada, ayam pun tak ada, apa pun tak ada. Yang ada buah-buahan. Jadi makan buah-buahan. Itu keperluan dia, bukan mesti dia makan nasi tengah itu. Bukan macam kita pam oil pukul 12 mesti makan nasi. Tak makan nasi tak jadi. Ya, bukan macam tu. Dia masuk makan je. Jadi kalau seseorang tu boleh makan, dengan makan tu dia ada kekuatan untuk menyembah Allah Ta'ala, dia akan lepaslah keperluannya. Asalkan pakaian tu boleh menutup aurat dia, maka lepaslah keperluannya. Ini masalah sekarang, ini masalah baru pula. Bukan tak ada keperluan, lebih keperluannya. Tadi pakaiannya, Allah hai. Pakaiannya macam mana? Macam tak cukup kain pula. Bukan tak ada duit, bukan tak ada keperluan. Sedangkan dalam Islam sampai tahap kalau tak ada sangat pun boleh guna tanah liat. Tak ada alasan, maksudnya kalau tak ada sangat. Tapi bila tak ada sangat, mana semua orang tak ada lah. Bukan kita seorang tak ada. Kalau saya seorang tak ada pakaian, orang lain ada. Orang lain berdosa, kenapa tak bagi pakaian kat saya? Tapi mungkin berlaku semua orang tak ada pakaian. Yang ada tanah liat, semua pakai sampai badan guna tanah liat, tak apa. Tak ada masalah lah. Saya tengok Tuan Haji pun pakai tanah liat, saya pakai tanah liat, tak apa lah, tak ada masalah. Ini masalah kami dua orang duk guna tanah liat. Yang lain pakai baju merah, kuning, hijau, kan? Tak bagi kita baju. Dia orang berdosa kerana tak bagi kami baju. Sebab dia keperluan yang wajib ada. Kalau kita tak dapat ada kan, orang lain kena ada kan. Begitu tak dengan rumah. Maksudnya bila rumah ni tempat berlindung, bukan mesti rumah macam kita duduk di rumah kita. Dah mewah dah. Dah kira mewah dah sebenarnya. Cuma ada lah rumah kita. Dia kurang-kurang pun tak kena hujan, tak kena panas yang tu je. Okey, dalam konteks sekarang dia tak mampu beli rumah, dia boleh sewa rumah. Sampai dia terpaksa duduk di mana-mana dalam kemah. Macam baru orang lupa kat mana. Duduk dalam kemah anak 5 orang. Tapi kes dia kes bersekebukan lah. Wallahualam. Tapi mana kes dia tu dia tak ada rumah. Mana masyarakat yang lain ada rumah. Maka masyarakat yang ada rumah ni sepatutnya dah jatuh berdosa. Kalau orang tu, orang situ pula tak ada rumah, kita pula berdosa. Sebab dia tak ada rumah. Kurang-kurang pun, bukan kita suruh bangunkan rumah dekat, carikan rumah sewa dekat ni. Paling murah mungkin dekat rumah Tuan Haji kita yang dekat highway ni. Bukan boleh situ murah, kot 1.5 ke kan, lebih kurang. Bagi dia duduk situ. Siapa nak bayar peringkat awal, mana kita, masyarakat kena tanggung dulu. Peringkat sebulan 2 tu, sementara dia nak ada kerja, sementara dia nak dapat keperluan lain, kita kena bertanggungjawab. Sebab dia keperluan yang wajib dia ada kan. Itu dunia tu, tapi wajib ada. Yang keduanya, tak salah lagi dunia tu bila dimasukkan dunia yang bersifat kemudahan. Handphone, kemudahan. Kereta, kemudahan. Kita ambil contoh kereta lah senang. Kan? Sebab kereta, dengan kereta, kenapa dia kata kemudahan? Sebab nak menjadikan dunia tu sebagai alat untuk akhirat. Dengan kereta kita boleh cari rezeki. Dengan kereta kita boleh datang beribadah. Dengan kereta kita boleh memudahkan urusan keluarga kita. Dengan kereta ya kita boleh menyelesaikan masalah-masalah dalam dunia ni. Nak angkut barang ke, nak jual barang ke dan sebagainya. Jadi kereta tu bukan lagi perkara yang dikira membazir, tapi kereta merupakan kemudahan dalam hidup. Maka dia dibolehkan. Yang lain cuba kita tamsilkan sendiri, kait-kaitkan sendiri. Motor kaitkan sendiri, lori kaitkan sendiri, bas kaitkan sendiri. Kapal terbang pun dikaitkan sendiri, handphone dan sebagainya dikaitkan dengan sendiri. Cuma bila handphone ni kita rasa dah cukup sempurna dah, okey dah, tak ada masalah dah. Kalau macam ni pun dah boleh pakai lah. Nak tengok tu boleh, nak buat ni boleh, itu boleh. Kita pergi tukar lagi yang lain yang hampir sama dengan harga yang tinggi. Maka pada masa itu masuk dunia yang membazir. Dunia yang membazir masa kawan syayatin, kawan syaitan. Kawan syaitan maknanya silap-silap regular dia jatuh kepada haram. Jadi benda yang dah lebih daripada keperluan dan kemudahan hukumnya haram.